Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung pembinaan lokus bagi pelajar-pelajar tingkatan 3. Okey, buku yang digunakan adalah buku Tuntas Cemerlang muka surat 87. Okey, sekarang soalan nombor 3, bina lokus yang berikut. Satu titik Y yang bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa sama dari dua garis lurus yang selari. Okey, berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Jadi ini adalah dua garis lurus yang selari. Maka di manakah kedudukan lokus yang sentiasa berjarak sama daripada dua garisan ini? Adalah di tengah-tengah. Alright. Okey, so bandangkan semuanya adalah sama. Cikgu tidak akan tunjukkan pembinaan contoh. So, terus kita akan guna untuk pembinaan yang itulah. Latihan lah. Alright. So, guna sajalah. Kita ukur. Dia 2 cm. Betul? Dia 2 cm. So, tandakanlah dekat tengah-tengah. Bagi tengah-tengah. 1. Okay, so sama juga dekat sini 2 cm. Okay, so 2 cm, tengah-tengah dia 1 cm. Alright, then sambungkan. Maka ini adalah lokus Y. Sama juga untuk yang ini. So, kita ukur. Untuk yang ini adalah 1.67. 1.7. Kalau 1.7 bagi 2 adalah 8,5 kan? 5, 6, 7, 8. Tengah-tengah. Okey, ini pun sama. 6, 7, 8. Tengah-tengah. Dan sambung. Okey. So, lokus Y. Baik. Selesai. Okey, untuk nombor 4, selesaikan masalah yang berikut. Okey, kita akan tengok contoh. Raja berikut menunjukkan sebuah segi empat bersisi 5 cm. Bina lokus bagi titik bergerak X yang berjarak 3.5 cm dari bucu C. Okey, kenal pasti kata kunci. Dia kata berjarak 3.5. Okey. Berjarak 3.5 dari C. Okey, sekarang kita cari A, B, C, D. Jadi C dekat sini 3.5. Gunakan jangka sudut, jangka lukis, ukur 3.5. Yang ni, adakah dia 3.5? Kita tengok. Yes, betul. 35. Jadi 3.5 sampai sifar. Okey. Daripada C buat lengkuk bulatan. Okey, memandangkan kawasan ini saja yang ada. Jadi kalau kita nak buat bulatan, kita tak dapat buat bulatan bulat besar. Itulah. Sebab yang diperhatikan cuma kawasan segi empat ni. So cukup ini saja. Alright. So seterusnya selesai untuk yang pertama. Yang kedua, bina lokus bagi titik bergerak Y yang berjarak sama dari garis AB dan garis AD. Jadi berjarak sama dari AB dan AD. Dan kita tengok mana dia AB. AB dekat sini, AD dekat sini. Jadi kita akan buat pembahagi dua sama dekat sini. Okey, memandangkan ini adalah segi soalan ni tadi dia kata
segi empat sama. Segi empat sama. Okey. Jadi, kita tidak perlu buat pembinaan lah sebab dia dah cakap dia segi empat sama. Kita tahu AB, AD, maka dia di sini. So, kita terus buat pembaris. Okey, sambungkan. Maka ini adalah locus bagi Y. Sebab soalan yang kedua tadi adalah locus Y. Terus tanda locus Y. Boleh? Terus tanda locus Y. Okey, selesai untuk yang kedua. Yang ketiga, tandakan dengan simbol X, titik persilangan bagi locus X dan locus Y. Sekarang anak-anak, kita tahu ini adalah locus X tadi. Okey, ini adalah locus X, ini adalah locus Y. Jadi di mana mereka bersilang? So, mereka bersilang di sini, maka kita tandakan dengan X. Right? So, itu adalah contoh soalan dia lah. Telah pun dijawab dekat situ. Okay, so kita pergi kepada soalan kita. Soalan A. Ajar berikut menunjukkan sebuah segi empat tepat. Yang ini segi empat tepat. Jadi kalau segi empat tepat maksudnya dia tidak sama. Macam tadi segi empat sama. Okey, T ialah titik tengah bagi SR. Jadi kita tengok T adalah titik tengah bagi SR. Tidak bagi. Alright. Okay, then bina locus yang berikut. Jadi yang pertama, W ialah titik yang bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa 2.5 cm dari T. 2.5 cm dari T. Itu adalah W. Bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa 2.5 dari T. Jadi dari satu titik T. Bulatan. Okey? So, bulatan 2.5. Ini adalah dia. 2.5. Okey, sekarang ambil alat kita. Kita ada pembaris. Okey, dan jangka sudut 2.5. 2.5 dekat sini. Betul? Okey, pensel ni terus ke sifar lah. 2.5. Okey, ni 2.5. So, angkat. Letakkan dekat T dan macam ada masalah. Kita tengok semula. Okay, betul lah. 2.5. Okay, letak dekat T. Buat bulatan. Right. So, itu adalah bulatan dia. 2.5. Okey. Dia kata titik apa? Dia kata titik W. So, ini kita labelkan locus W. Selesai yang pertama. Okey, untuk yang kedua, X ialah suatu titik yang bergerak dengan keadaan PX sama dengan SX. Okey, anak-anak, tengok. Dia kata X. Lepas tu dia kata PX sama dengan SX. Jadi, X itu kita abaikan. Kita tengok P sama dengan S. Maksudnya ada dua titik. Titik P, titik S. Jadi, kalau dua titik, dia adalah pembahagi dua sama serenjang. So, mana dia P, mana dia S. Okey, so P, ini S. Jadi, maksudnya pembahagi dua sama serenjang. Kita nak buat tengah-tengah dekat sini. Okey. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Ambil ni. Letakkan dekat S. Kita nak bagi tengah-tengah kan? Lebih daripada separuh je cikgu cakap tadi. Okey. Lebih daripada separuh. Okey, sekarang. Buat lengkuk di sebelah kiri. Lengkuk di sebelah kanan. Letak balik dekat P. Lengkuk belah kiri. Lengkuk belah kanan. Okey, perhatikan dekat sini dia tidak lagi bertemu. Okey, jadi kita letak balik ke S. Kita nak tengok dia mesti ada persilangan. Okey, then sambungkan ni.
Okey. Mungkin ada yang pelajar yang buat begini sahaja. Ingat apabila diberi petak dekat sini, maksudnya semua jawapan akan dikira dari sini. Jadi kalau kita buat dekat sini separuh daripada tempat medan markah yang diberikan, markah kita pun mungkin akan jadi separuh. Jadi seeloknya medan markah ini segi 4 ni. Medan markah tu maksudnya penilaian markah sampai di situ. Jadi keseluruhan medan markah itu mesti sampai. Okay, so inilah locus tadi tu. Okay, mesti sampai medan markah semua. Jadi itu adalah locus apa untuk yang kedua, locus X. So labelkan locus X. Okay, selesai yang kedua. Yang ketiga, seterusnya tandakan dengan simbol X, titik persilangan antara locus W dan locus X. Okey, ini adalah locus W, bulatan. Ini adalah locus W. Ini adalah locus X. Jadi persilangan mereka bertindih di sinilah. 1, sini 2. So itu tadi cikgu cakap, kita kena sampai ke semua medan markah. Kalau anak-anak buat sampai ke sini saja, mungkin kita akan tandakan satu saja dekat sini. Dah hilang satu markah dekat tepi kan? Sebab itu bila medan markah diberikan, semua mesti sampai ke keseluruhan medan markah. Alright? So itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi.